Now let's talk about methods in gene cloning. Okay, what is gene cloning? Gene cloning is basically we're going to produce exact copy or clones of a particular gene or DNA sequence using genetic engineering. So basically you are an engineer that manipulate, modify, mix and match DNA to produce the benefit, to give benefit to others by producing most of them like hormones for treatment, certain symptom and diseases treatment. So kat sini, so this is the diagram that to give you an idea bagaimana gene cloning punya proses, okay, methods dia. So kita ada dua jenis source. So kalau kat atas ni awak boleh tengok ada human cells. Human cell akan we going to take out the DNA out. Okay, kita keluarkan. Itu menunjuk kepada DNA yang kita target. Contohnya saya nak ambil insulin DNA kan, gene about on insulin. So I'm going to take out any particular animal or plants yang saya berminat. So and then on the other hand, kita ada bakteria. So of course lah, bakteria tu adalah sumber di mana kita boleh dapatkan plasmid. Sebab plasmid hanya ada dalam bakteria. So lagi satu source mesti dari bakteria, and we going to take out the plasmid. And then bila kita dah keluarkan kita punya DNA daripada human and also plasmid, apa kita buat? Kita kena potong. We have to cut them. So kalau tengok kat sini ada benda yang potong, it's cut the DNA, and ada juga yang potong plasmid. Okay, kita potong, cut the plasmid. And then bila kita dah cut, kita boleh join them up, combine them up. And then insert them in another bacteria sebagai host cell. Lepas tu bakteria tu akan buat a few generation. First generation, second generation, third generation. So dia akan buat banyak clones. So these are the overview ataupun summary of the gene cloning punya proses. Yang normally yang basic awak akan tengok. Jadi ini lagi satu gambar, sama juga kita ambil plasmid mesti dari bakteria, lepas tu DNA yang kita berminat daripada apa-apa sources, it could be animal, plant, and then kita join them up, kita masukkan dalam bakteria, kita insert, and then bakteria tu akan reproduce dan dia akan hasilkan banyak clone. So salah satu importance yang kita boleh the use of gene cloning ni dalam basic research, contohnya to produce hormone, okay, human growth untuk kita treat certain diseases. Lepas tu type of protein yang boleh dissolve ataupun dilute blood supaya jantung kita tak clot. Lepas tu untuk pesticide, okay, untuk inject gene kepada pokok supaya pokok tu resist terhadap penyakit dan lain-lain. There are 5 steps in gene cloning. Kita ada isolation, cleave or cut, insert, transform and amplified, and then screening. Okay, they are all very simple steps. Okay, as long as you follow carefully. So before that, I'm going to do a bit of recap how a plasmid bacteria look like. So this is the plasmid. I've talked in the first video, tapi saya nak go through lagi sekali. So this is the plasmid. So plasmid mesti ada origin of replication, tempat di mana replication akan bermula, di mana helicase akan bind. Lepas tu ciri-ciri plasmid dia mesti sebabkan dia ada ori ni, salah satu karakter dia adalah able to replicate independently. Okay, dia boleh replicate. Letaklah dia kat mana pun dia boleh replicate. And then dia mesti ada possess selectable marker. Apa maksud selectable marker? Selectable marker tu merujuk kepada bila dia resist terhadap sesuatu antibiotik. Dalam contoh ni dia letak ampicillin. Okay, selalunya dia letak huruf R lah. Dia tulis M. So dia akan letak AMP R kecil. Maksudnya dia ada maklumat supaya dia resist terhadap antibiotik yang akan bunuh dia. Mesti ada ni, possess selectable marker. And then di dalam plasmid ni ada, saya dah mention sebelum ni, ada certain region untuk code for beta galactosidase.
Okey, gene yang bahagian untuk kod for beta-galactosidase tu kita panggil LAGZ. Okey, LAGZ. So, dekat dalam bahagian LAGZ ni ada satu kawasan kecil kita panggil multiple cloning site. Di sinilah awak akan nampak palindromic sequence GAATTC ataupun CCCGGG. Okey, semua tu akan ada dalam multiple cloning site tu. Multiple cloning site tu duduk dalam LAGZ. So, ingatlah, jangan confuse. LAGZ function dia untuk buat beta-galactosidase. Enzim beta-galactosidase untuk pecahkan laktos kepada glukos dan galaktos. Okey, titik. Okey, dalam LAGZ punya gene ada satu bahagian di mana kita panggil multiple cloning site. Multiple cloning site adalah bahagian di mana ada sekuen yang palindromic yang berulang, baca dari depan dan baca dari belakang adalah sama. So sebab tu EcoR1 akan pergi dan identify dan boleh cut, boleh recognize dan boleh potong. So kita ada EcoR1 boleh potong kat sini kalau dia adalah GAATTC. Kita ada SMA1 boleh potong kalau dia CCCGGG. Bergantung kepada sekuen yang ada. So ini adalah di mana multiple cloning site ni boleh receive foreign DNA. Itu lagi satu karakter plasmid. Okay, multiple cloning site kita baca sikit is a site in the DNA which contain multiple unique restriction enzyme cut site. Jadi dia ada palindromic sequence, dia boleh dipotong dekat restriction site. Restriction site tu spesifik lah. Antara G dengan C, contohnya antara G dengan A dia boleh potong. And then this is very useful in biotech because it has the one of the feature of the use is the multiple cloning site which allow the foreign DNA to be inserted. Jika plasmid tu tak ada multiple cloning site, kita tak boleh potong multiple cloning site tu, kita of course tak boleh bawa masuk DNA yang baru, yang lain. First one is isolation of vector and target DNA. Ingatlah, vector ini juga merujuk kepada plasmid ataupun cloning vector. Ada beberapa nama lah. Okay, vector tu maksudnya carrier. So first kita cari kita punya bakteria. Okay, katalah kita dalam case ni kita ada E. coli. Lepas tu kita extract the plasmid out. That's it. And then on the other hand, kita cari organism yang kita interested in. Contohnya saya berminat nak extract gene insulin daripada rabbit. So saya ambil lah, source saya adalah rabbit, animal. And then saya keluarkan DNA animal tersebut. Saya keluarkan semua sekali. Tapi bila saya keluarkan, lepas tu baru saya potong. So I'm going to isolate first. Saya keluarkan dulu daripada dia punya organism. So ada dua sources lah dalam step nombor 1 ni. Keluarkan plasmid dari bakteria. Keluarkan DNA kromosom tu daripada animal. Next, saya akan cleave DNA tersebut dan juga DNA daripada animal tadi, dan juga saya akan cleave ataupun cut plasmid. So bila kita dah ambil dua sumber tadi, kita kena potong. We have to cut it. Kalau tak potong, tak boleh join, tak boleh gabung. So apa yang berlaku? Cuba tengok kat sini, saya boleh potong. Okay, I'm going to cut the saya mesti cut the plasmid. So saya potong dekat sini. So kalau zoom betul-betul, awak akan nampak dia akan potong kat situ. Contoh kat situ, ends dia adalah sticky end sebab bentuk dia macam zigzag. So saya boleh agak. Ini mungkin EcoR1 yang potong. Okay, dia mesti potong with the same restriction enzyme. Kalau plasmid ni EcoR1 potong, cut, dekat sini pun EcoR1 kena potong juga. Mesti use the same restriction enzyme. Perkataan same tu sangatlah penting. Maksudnya, kalau di sini dia punya sekuen adalah GAATTC, dekat sini pun sekuen dia GAATTC. Mesti matchy-matchy. So, kita guna the same restriction enzyme untuk cut the plasmid and also cut the target DNA. Sebab yang kita keluarkan daripada rabbit tadi, kromosom yang panjang. Tapi kita tak perlukan semua. Kita cuma perlukan certain segment untuk that carry the insulin information. Sebab kita berminat untuk buat insulin. So, kita cuma ambil bahagian tersebut sahaja. Jadi, bila saya dah cut dua-dua tu, settle lah step yang kedua.
Kemudian saya terus sambung dengan step ketiga. Saya mesti insert DNA fragment. Okey, DNA rabbit tadi saya dah potong, kita panggil DNA fragment sebab dia sudah berpisah. Dia sudah pecahan daripada yang original size. Jadi what I'm going to do is, disebabkan kita guna restriction enzyme yang sama, jadi DNA fragment dan juga plasmid tadi mempunyai a complementary sticky end. Maksudnya matching. Okey, sepadan. Jadi saya boleh insert them together dengan bantuan satu enzim, iaitu modifying enzyme. Dalam kes ni adalah DNA ligase. Okey, kalau tengok gambar di sini, kita nampak bentuk DNA fragment dengan bentuk plasmid tu ngam. Dia punya hujung tu sticky end. Sebab kalau kat sini kita potong sticky end, kat sini pun hujung dia mesti sticky end. Barulah kita boleh gabungkan. Lepas dah gabung, mestilah ada bantuan enzim ligase untuk join them up. Sebab ligase boleh buat phosphodiester bond. Bila sudah tergabung, awak tak boleh lagi panggil plasmid. Dia ada nama baru. Nama baru dia adalah recombinant DNA plasmid ataupun recombinant plasmid. Tak boleh lagi panggil plasmid. Okay, dia ada nama baru. Okay, that is step number 3. Okay, kalau kita tengok gambar kat sini, kita recap balik macam mana dipotong. So, ini adalah plasmid daripada bakteria tadi. Awak boleh tengok plasmid daripada bakteria. Dekat dia punya multiple cloning site, ada sekuen GAA-TTC. Okay, lagi satu strand GAA-TTC. Dibaca dari depan GAA-TTC, dibaca dari belakang GAA-TTC. Jadi, kita tahu ini adalah palindromic sequence yang ada pada bahagian multiple cloning site. Apa yang perlu berlaku? EcoR1 akan recognize dan dia akan potong. Di mana dia potong? Okey, dia potong di antara G dengan A. Lepas tu di antara hydrogen bond kat tengah tu dan G dengan A kat bawah juga. Ini menghasilkan bentuk sticky end. Bentuk ni lah. Dia kiri dan kanan tak sama panjang kan? Dia macam terkeluar sikit. Something like this. Okey, dia akan jadi sticky end. Sebab dia potong antara G dengan A. Lepas tu dekat tengah-tengah hydrogen bond tu dia break down. Lepas tu G dengan A kat bawah. So dia jadi sticky end. So kita boleh buka lah plasmid tu. Okay, plasmid tu sudah terputus. And then the same EcoR1 kita akan gunakan untuk potong target DNA kita. Okay, kita tahu DNA kita ni panjang. Tapi kita nak keluarkan sebahagian sahaja saiz DNA tersebut. Jadi kita guna EcoR1 juga dan dekat target DNA pun mesti ada palindromic sequence. Tapi palindromic sequence tu dia ada dekat dua tempat. Sebab kita nak potong kan, nak keluarkan. Kalau nak makan kek tu kena potong kiri kanan baru kek tu boleh keluarkan. Dua tempat cut. So kat sini pun dia akan potong antara G dengan A. Lepas tu di tengah-tengah, lepas tu G dengan A. Kat sini pun G dengan A, kat tengah-tengah G dengan A. So bahagian purple tu adalah kita panggil DNA, target DNA yang kita nak. Di sini saja bahagian yang ada maklumat insulin. Dekat situ saja bahagian yang kita perlukan. Yang lain-lain tu kita boleh eliminate. Jadi, apa yang berlaku setelah kita dah potong tadi, step number 2 kita cut kan, kita potong. Apa yang berlaku, dia dah match, dia dah betul-betul compatible. Kita akan insert. Jadi, kalau awak tengok gambar di bawah ini, target DNA yang warna purple tu sudah di-insert ke dalam plasmid. Jadi membentuk recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Begitulah dia macam puzzle. Awak boleh potong, awak boleh masukkan balik dengan syarat enzim yang sama, restriction enzyme yang sama. So bila dia nak seal balik kat ujung-ujung ni, dia akan perlukan bantuan DNA ligase untuk buat phosphodiester bond. Okey, ini contoh. Ini contoh target DNA yang sudah di-insert. Hujung ni pun dia ada tunjuk sticky end. Yang paling kuat adalah sticky end. Kalau blunt end, dia tak sekuat sticky end. Jadi, bila kita dah masukkan target DNA yang kita mahukan itu di dalam plasmid, sebenarnya plasmid ni macam DNA yang biasa. Dia boleh buat transcription, menghasilkan mRNA.
So dia akan salin lah bahagian yang baru kita masukkan. Jadi bila maklumat baru tu berkenaan insulin, dia akan copy mRNA information insulin, dan at the end of the day dia akan buat translation menghasilkan protein iaitu hormon insulin. So ini yang kita nak. Ini yang kita nak pakai, nak jual untuk treatment dan sebagainya. Next, kita akan tengok proses transformation and amplification. Bila recombinant DNA, kita kena panggil recombinant sebab dia sudah ada gene baru. Gene yang sudah masuk di bahagian tengah dekat multiple cloning site tu. Jadi recombinant tu dia tidak boleh di-replicate jika dia duduk di luar host cell. Dia mesti dimasukkan di dalam badan organism. Iaitu dalam kes ni kita panggil host cell iaitu bakteria. So recombinant plasmid are then inserted back. Proses kita masukkan recombinant ni, dekat sini gambar dia. Kita masukkan recombinant itu ke dalam bakteria barulah. Bukanlah bakteria yang kita keluarkan tadi. Kita boleh ambil bakteria baru, kita masukkan plasmid, recombinant plasmid. Proses tu kita panggil transformation. Maksudnya kita telah ubah bakteria tersebut daripada tak ada plasmid kepada ada recombinant plasmid. Jadi kita panggil transformation process has been done. Sudah berlaku. Selepas dia dah masukkan recombinant plasmid tu, kita recap balik ciri-ciri host cell. Host cell dia mesti boleh receive, dia mesti boleh menerima recombinant plasmid. Kalau dia tak boleh terima plasmid, tak guna kita pilih host cell tersebut. Kemudian dia boleh maintain. Dia boleh maintain. Maksudnya DNA tu bila masuk, recombinant plasmid bila masuk dalam host cell tu, sekuen DNA itu tidak berubah. Masih lagi seperti asal. Masih lagi seperti awal-awal ni, tidak berubah. Like original. And then, ciri yang ketiga, dia mesti boleh amplified. Dia boleh perbanyakkan. Okay, perbanyakkan gene product. Perbanyakkan gene product. Apa maksudnya? Sebabkan bakteria ni dia boleh reproduce, dia boleh mendapat anak. Anak-anak dia akan produce, dia buat proses amplification. Bakteria ini akan menghasilkan banyak lagi. Okey, anak-anak dia. Jadi secara tak langsung bila anak dia dihasilkan, recombinant plasmid tersebut pun akan dipaskan kepada anak-anak yang lain. Sebab kita tahu sebelum dia nak hasilkan anak, dia akan replicate dulu recombinant plasmid tu. Dia akan buat salinan. Jadi anak dia pun akan dapat salinan yang sama. Bila anak dia dapat recombinant plasmid juga, okay, semua anak tu mendapat recombinant plasmid, apa yang berlaku adalah anak tu boleh buat transcription, boleh buat translation dan menghasilkan lebih banyak insulin. Jadi secara tak langsung kita boleh amplify, perbanyakkan gene product iaitu insulin tersebut diperbanyakkanlah secara natural, iaitu secara bila dia dapat anak bakteria yang baru, anak tu pun akan produce insulin tersebut. So kita sekarang ni tengah memanipulasikan kehidupan bakteria ni untuk benefit us. So that is amplification process ataupun juga dikenali sebagai cloning. So ini anak-anak ni kita panggil clones lah. Clones of the bacteria. Anak-anak dengan recombinant plasmid yang baru dan menghasilkan gene product yang baru. Okay, saya stop sampai ni. Step number 5. Kita jumpa dalam video seterusnya.